Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Dan saya Haryanti Jimetusen. Berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah amat mustahak bagi pasukan polis Diraja Brunei memiliki peta korporat perancangan strategik. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat mempengerusikan mesyuarat tertutup bersama pegawai-pegawai kanan pasukan polis Diraja Brunei. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB di Kadong. Pada keberangkatan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah amat mustahaknya PPDB memiliki peta korporat perancangan strategik yang diharapkan untuk mengubati duka cita negara, iaitu bersabit di dalam pasukan polis masih terdapat banyak jenayah yang dilakukan oleh warga pasukan sendiri. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan perkara-perkara jenayah dan yang melanggar etika kerja perlu dibenteras kerana tidak ada maknanya jika nama sahaja pegawai keselamatan tetapi perbuatan tidak membawa selamat. Dalam titah, Baginda turut mengimbas kembali perkembangan dan perubahan PPDB dalam tempoh 100 tahun penubuhannya. Pasukan Polis Diraja Brunei telah pun mencapai usianya ke 100 tahun pada 1 Januari 2021 yang lalu. Di kesempatan ini, Beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pegawai dan anggota pasukan polis Diraja Brunei, baik yang masih berkhidmat maupun yang telah bersara, atas segala khidmat bakti mereka yang telah dicurahkan. Mengimbas balik tempoh 100 tahun penubuhan pasukan polis Diraja Brunei, pelbagai perkembangan dan perubahan telah dialami oleh pasukan, termasuk pelbagai ujian atau rintangan. Namun semua ini tidak boleh mematahkan semangat pasukan. Pasukan polis mesti kekal dan sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi apa jua cabaran. Di samping terus menjaga diri untuk sentiasa bersih dari sebarang gejala yang boleh melemahkannya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menegaskan bahawa pasukan polis tidak boleh membelakangi peraturan The Standard Operating Procedure SOP kerana jika sebarang jenayah atau pelanggaran keselamatan tidak ditangani mengikut SOP, maka natijahnya mungkin mengecewakan. Dalam usia pasukan polis mencecah lebih 100 tahun, titah Baginda amat mustahak untuk memiliki peta korporat perancangan strategik bagi memandunya ke arah masa depan kepolisian yang lebih teratur. Beta melihat peta korporat perancangan strategik tersebut akan dapat memperbaiki semua aspek kepimpinan, pengurusan, pentadbiran, latihan dan keupayaan logistik pasukan polis. Inilah yang sangat diharapkan untuk mengubati duka cita kita, iaitu bersabit di dalam pasukan polis masih terdapat banyak jenayah yang dilakukan oleh warga pasukan sendiri, seperti rasuah, judi,
pecah amanah, termasuk bersekongkol dengan geng-geng penjenayah, seperti membocorkan jadual sekatan jalan raya dan operasi penggeledahan tempat yang disyaki menjadi markas kegiatan jenayah. Sehingga dengan persekongkolan seperti itu menjadikan sukar bagi pihak penguat kuasa untuk mendapatkan bahan bukti. Perkara seumpama itu titah baginda tidak boleh dibiarkan berlaku kerana jika dibiarkan, ia akan menjejaskan martabat dan kredibiliti pasukan. Tetapi soalnya, siapakah yang bertanggungjawab untuk membaiki kepincangan ini? Jawabnya, ia mestilah dilakukan dari dalam jua, kerana pasukan polis adalah ibarat sebuah keluarga. Jika terdapat sebarang anggota yang bermasalah, bukankah kepala atau ketua keluarga lebih layak menanganinya? Dalam makna, adalah ketua atau pegawai atasan jua yang lebih utama untuk membuat perhitungan segera. Tetapi ini pun jika ketua atau pegawai atasan itu bukan pengamal kronisme dan nepotisme, maka barulah dapat diharapkan penyelesaian yang baik dan adil. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga mengingatkan para pegawai dan anggota PPDB supaya tidak melakukan penganiayaan dan melanggar etika kerja. Di bawah ketua, terdapat pula pegawai-pegawai pangkat tinggi. Mereka ini juga adalah diingatkan supaya jangan menggunakan kuasa untuk menganiaya anggota-anggota pangkat rendah. Mereka sama sekali tidak berhak untuk berbuat yang demikian itu. Tidak ada pegawai dan anggota pasukan polis di Raja Brunei yang above the law. Sebagai pemimpin, pegawai-pegawai atasan bukannya untuk melindungi mereka yang melakukan kesalahan atau bersekongkol dengan mereka untuk mencari sumber yang menyalurkan maklumat kesalahan mereka ini. Selain dari melakukan penganiayaan, ada juga yang melanggar etika kerja, seperti meninggalkan tempat bertugas sebelum lagi acara-acara selesai dan balik ke pejabat untuk berehat. Malah lebih keji lagi, ada juga penyandang pangkat tinggi yang melakukan gangguan seksual terhadap rakan sekerja. Beta mahu perkara-perkara ini jangan dipandang ringan oleh ketua. Perkara ini perlu dibenteras kerana tidak ada maknanya jika nama sahaja pegawai keselamatan, tetapi perbuatan tidak membawa selamat. Baginda seterusnya bertitah, adapun keolahan yang tidak bagus, semuanya itu namanya ialah melanggar disiplin. Sedang disiplin bagi pasukan keselamatan adalah rukun utama yang mesti dipenuhi. Oleh itu, bagi sesiapa saja dari kalangan anggota pasukan yang melanggar disiplin, mereka itu perlu bertanggungjawab
di atas kelakuan mereka dan tidak berkompromi untuk dibuat perhitungan. Satu contoh, pada awal tahun 2022, sebilangan anggota pasukan polis Marine Polma yang berpangkat polis constable hingga staf sarjan di Syaki terlibat dengan kegiatan pecah amanah dan salah guna kuasa yang melibatkan kegiatan penyeludupan di negara ini. Tidakkah ini melanggar disiplin namanya? Yang tidak syak lagi telah menjejaskan imej dan reputasi Polma dan PPDB secara amnya. Dengan ini juga, tahap profesionalisme dan integriti anggota polis dipersoalkan dan sedikit sebanyak telah mengurangkan keyakinan orang ramai terhadap PPDB. Ini bukan isu remeh, tetapi benar-benar serius dan mengaibkan. Isu projek-projek PPDB yang tidak dimanfaatkan serta kepincangan yang memerlukan perhatian dan tindakan juga disentuh oleh Baginda. Lain lagi pelbagai kelemahan yang minta diatasi seperti tidak mampu untuk memanfaatkan projek-projek PPDB yang menelan belanja jutaan ringgit, walaupun projek-projek tersebut sudah lama dilaksanakan, namun ia tidak atau belum lagi digunakan. Juga kelemahan ketara pada masa ini yang masih belum diatasi ialah kekurangan dan keinderaan di balai-balai polis. Ini tidak syak lagi adalah satu kepincangan yang memerlukan perhatian dan tindakan. Pihak kepimpinan dalam pasukan tidak boleh berdiam diri begitu saja, tetapi perlu berfikir dan bertindak untuk mengatasi kepincangan. Barulah ada makna pasukan polis itu mempunyai pemimpin yang berkarisma. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan sebagai langkah ke hadapan, aspek perancangan sumber tenaga manusia mesti dikemaskini. Perancangan perlu turut mengambil kira keperluan kepolisian, termasuk keperluan bilangan anggota dan keperluan untuk menilai semula sistem kenaikan pangkat dengan mengutamakan merit. Semua peringkat perlu dipastikan mempunyai keupayaan dan kemahiran selaras dengan kehendak-kehendak semasa. Inilah matlamat utama pasukan polis untuk kita dan negara dapat melihatnya sebagai serba lengkap dan sempurna. Pesuruh Jaya Polis dan pegawai-pegawai kanan pasukan polis Diraja Brunei perlu memikirkan apa tindakan yang wajar diambil atas teguran yang telah dititahkan ini, dan bukannya selepas ini membuat perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah, malah di luar bidang tugas dalam mencari dari mana datangnya sumber maklumat yang diperolehi ini. Pada keberangkatan ke Ibu Pejabat PPDB,
ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mempengerusikan mesyuarat tertutup bersama pegawai-pegawai kanan PPDB. Berangkat sama, Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Bin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan-Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Erwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya PPDB dan Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Timbalan Pesuruhjaya PPDB. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Timbalan Penguasa Polis Muhammad Amirul bin Haji Matusin, Penolong Pegawai Siasatan Jenayah Daerah Polis Brunei dan Muara. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baginda kemudian berkenan berangkat ke bilik persidangan Putera Negara bagi mesyuarat tertutup bersama pegawai-pegawai kanan PPDB. Dengan usianya lebih 1 abad, PPDB merangka pelbagai inisiatif dalam sama-sama menjamin keamanan dan kestabilan negara. Di samping itu, PPDB juga menjalin kerjasama bukan sahaja dengan agensi-agensi berkaitan dan orang ramai, bahkan dengan pasukan-pasukan polis serantau dan antarabangsa bagi memerangi dan mencegah jenayah merentas sempadan. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan bahawa Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Kastam dan Ekses Diraja akan mengumaskini kadar bayaran caj perkhidmatan yang pada masa ini dikenakan sebanyak RM3 satu hala bagi setiap orang yang akan membuat perjalanan melalui pos-pos kawalan darat di negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Pihindatul Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, menjelaskan demikian semasa sidang media Jawatan Kuasa Pandu. Sidang media berlangsung petang tadi di Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Bermula hari Isnin 12 hari bulan Disember 2022, caj perkhidmatan akan dikenakan ke atas setiap kenderaan sahaja yang akan membuat perjalanan melalui kesemua pos kawalan darat di negara Brunei Darussalam menurut kadar-kadar seperti berikut. 1. Bagi kenderaan penumpang dengan muatan tidak melebihi 7 orang, termasuk pemandu, akan dikenakan bayaran sebanyak RM3 Brunei setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Kedua, bagi kenderaan penumpang dengan muatan lebih daripada 7 orang hingga 25 orang, termasuk pemandu, seperti ban atau bas mini, akan dikenakan bayaran sebanyak RM6 Brunei setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Ketiga, bagi kenderaan penumpang dengan muatan lebih daripada 25 orang termasuk pemandu seperti bas, akan dikenakan bayaran sebanyak RM10 Brunei setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Keempat, bagi kenderaan komersial yang tidak akan memerlukan pemeriksaan melalui mesin pengimbas atau X-ray machine, akan dikenakan bayaran sebanyak RM6 Brunei setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Dan kelima, manakala bagi kenderaan komersial yang perlu menjalani pemeriksaan melalui mesin pengimbas, yakni X-ray machine,
akan dikenakan bayaran sebanyak RM10 Brunei setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Bayaran caj perkhidmatan akan dikenakan ke atas semua kenderaan yang hendak melalui ke semua pos kawalan darat negara Brunei Darussalam tanpa mengira tempat pendaftaran kenderaan tersebut, iaitu sama ada ianya mempunyai pendaftaran negara Brunei Darussalam atau berpendaftaran luar negara. Pada sidang media tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga menjelaskan mengenai pengecualian bayaran caj perkhidmatan bagi pejalan kaki, basikal, motosikal serta kenderaan milik Kerajaan Negara Brunei Darussalam atau kerajaan luar negara bagi kegunaan rasmi. Bayaran caj perkhidmatan akan dikecualikan bagi pejalan kaki dan kenderaan-kenderaan seperti berikut. Pertama, basikal, kedua, motosikal, ketiga, kenderaan yang dimiliki oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam atau kerajaan luar negara bagi kegunaan rasmi. Keempat, kenderaan yang dimiliki oleh pegawai Kerajaan Negara Brunei Darussalam atau kerajaan luar negara bagi menjalankan tugas rasmi. Kelima, kenderaan yang dimiliki oleh Angkatan Bersenjata, Angkatan Tentera Negara Brunei Darussalam. Keempat, kenderaan khusus seperti ambulans, bomba, polis dan kenderaan yang digunakan bagi tujuan pengkebumian. Dan ketujuh, kenderaan yang digunakan oleh mana-mana orang di bawah Diplomatic Privileges, yakni Vienna Convention Act Chapter 117 dan Consular Relation Act, yakni Chapter 118. Bagi orang ramai yang hendak merancang untuk merentas sempadan pada atau selepas hari Isnin 12 hari bulan Disember 2022, tetapi telah lebih awal membuat pembayaran caj perkhidmatan melalui Exit and Entry System, yakni EES, Jabatan Kastam dan Eksersis Diraja akan menguruskan bayaran balik atau refund yang berkenaan. Bagi memastikan perjalanan merentas sempadan melalui pos kawalan darat berjalan dengan lancar, orang ramai adalah dinasihatkan untuk pertama membuat pendaftaran permohonan pembayaran caj perkhidmatan melalui sistem EES dan seterusnya mendapatkan QR Code lebih awal sebelum perjalanan dibuat. Dan kedua, memastikan dokumen perjalanan hendaklah sah sekurang-kurangnya tidak kurang 3 bulan sebelum membuat perjalanan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Kastam dan Eksis Diraja di talian 238-2361 atau 832-3741 pada waktu pejabat atau melalui email info@custom.gov.bn. Status harian normal baru COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan memaklumkan 482 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 86.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.2%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 78.9%. Bersempena dengan sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2022, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Antara yang hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Surudin, Setiausaharatab Kebeliaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diisikan dengan selawat tafriciyah, tazkirah bertajuk perpaduan melalui kerja-kerja sukarela, bacaan doa kesyukuran, doa Allah peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam dan doa menghindari wabak COVID-19. 55 pelajar dari pelbagai institusi pendidikan tinggi di negara ini menamatkan program secara maya Seeds for the Future 2022. Majlis diadakan di Institut Sains Kesihatan Pangeran Anak Puteri Hajar Rashidah Sadatul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam.
Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Chin Wei Kee, Pemangku Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, dan Dayang Suzanawati binti Haji Suharju, Ketua Pegawai Eksekutif Imagine Sdn Berhad dan Ahli Majlis UBD. Seeds for the Future merupakan program anjuran Huawei Technologies yang bertujuan mengembangkan kemahiran, bakat komunikasi teknologi dan maklumat dan merapatkan jurang di antara negara dan budaya. Aplikasi mudah alih pengguna bijak merupakan platform digital maklumat pengguna sebagai usaha Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS dalam memperkasa penggunaan dengan maklumat-maklumat kepenggunaan dan seterusnya menggalakkan pengguna untuk mengamalkan budaya pengguna bijak. Sejak aplikasi mudah alih pengguna bijak diperkenalkan pada tahun 2016, aplikasi ini telah dimuat turun sebanyak lebih 38,000 melalui platform App Store dan Google Play. Dengan moto maklumat memperkasa pengguna, aplikasi ini juga merupakan antara saluran aduan rasmi yang banyak digunakan oleh pengguna bagi membuat aduan selain saluran talian Darussalam 123. Aplikasi mudah alih pengguna bijak dinaik taraf agar kekal relevan dengan memberi fokus kepada meningkatkan pengalaman pengguna dan ketepatan maklumat dengan menawarkan lebih banyak maklumat di hujung jari secara interaktif. Di antara ciri-ciri utama yang terkandung di dalam pengguna bijak yang baru adalah termasuk seperti menyediakan maklumat pengguna bijak tips dan menyediakan maklumat mengenai barangan yang dipantau harga. Saya ingin mengalu-alukan orang ramai untuk memuat naik aplikasi pengguna bijak dan mengoptimalkan penggunaannya lah bagi sama-sama memperkasa diri kita ni sebagai pengguna dan exercise kita ni punya rights untuk kepada maklumat-maklumat dan seterusnya menyokong budaya pengguna bijak. Peristiwa atau fakta sejarah negara dan bangsa menjadi pengisian aktiviti yang dianjurkan Pusat Sejarah Brunei yang dikelolakan oleh Bahagian Penerbitan dan Pemasaran. Melalui aktiviti mengalinga sejarah Brunei, ia dapat mendukung dan memeriahkan lagi program cuti persekolahan dengan pemberigaan maklumat dan pengetahuan tersebut. Aktiviti yang berkonsepkan Kembara Galeri Sejarah Brunei memberi peluang kepada peserta berumur 10 hingga 18 tahun untuk mengenal dan mempelajari serta menghayati mengenai sejarah tanah air melalui aktiviti menjelajah ke 5 buah galeri pameran yang terdapat di Pusat Sejarah Brunei. Aktiviti tersebut dapat menimbulkan perasaan mencintai dan menghargai budaya dan warisan negara serta memupuk minat dalam mendekatkan pengetahuan sejarah Brunei kepada golongan belia dan kanak-kanak untuk sama-sama mengetahui dan mempelajari sejarah tanah air. 5 buah syarikat didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu meletak, melonggok atau mencampakkan sebarang debu, habuk, kertas, abu, bangkai binatang, sampah, kotak, tong, karung atau barang lain di tempat-tempat awam. Dalam siaran akhbarnya, Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kompaun ke atas Liza Collections Enterprise, Seri Asli Sdn Berhad, SDT Minimart, Hafsi Trading Company dan syarikat Osman bin Haji Momin. Kelima-lima syarikat dikenakan denda kompaun sebanyak RM200 dan dikehendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan boleh dikenakan denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000 dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000, dihukum penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Pasukan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam muncul juara keseluruhan lelaki dan wanita dalam kejohanan pencak silat remaja peringkat kebangsaan sempena Brunei December Festival 2022, anjuran Persekutuan Pencak Silat Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Persib. Kejohanan penutup tirainya petang tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. 3 kategori peringkat akhir dipertandingkan. Bagi kategori kelas A lelaki dimenangi oleh pesilat dari Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam B.
Awangku Muhammad Akil Fadlullah Pengiran Haji Muhammad Yas Rizam Ayub. Pesilat dari daerah Brunei dan Muara, Nur Asma Wahidatul Farah pula menangi bagi kategori kelas D dan E wanita. Manakala kategori kelas E lelaki pula dijuarai oleh Muhammad Diaul Rahman Muhammad Jafni, pesilat dari Majlis Sukan Sekolah-Sekolah B. Penyampaian pingat dan hadiah disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setia Userta Kesukanan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bola Keranjang Lausanne 2022, pasukan TKT House dan Propel X Yeast Nation akan beraksi pada perlawanan akhir kategori terbuka selepas kedua-dua pasukan menang dalam aksi separuh akhir yang berlangsung di gelanggang bola keranjang BBA Batu Bersurat Gadong. Dalam perlawanan semalam, pasukan TKT House mengalahkan Yeast Nation X Propel dengan keputusan 73 berbalas 51. Manakala pasukan Propel X Yeast Nation menewaskan pasukan Last Ride dengan keputusan 58 berbalas 43. Perlawanan akhir akan diadakan 9 Disember ini di gelanggang bola keranjang BBA Batu Bersurat Gadong.